pergi kepada bahagian C, essay, baru pertama kali saya nak pergi ke essay, dah memandangkan untuk unit 6 ni, dia favourite sikit soalan essay dia suka bagi soalan essay. Soalan essay ni pelajar takut nak jawab. Dia kena buat karangan. Siapa suruh kamu buat karangan? Sebab saya tak ingat cikgu dia punya prosedur. Kenapa tak ingat prosedur? Saya nak bagi tips macam mana nak ingat prosedur. Untuk bahagian C, untuk soalan nombor 11, soalan AC ni, biasanya dia melibatkan soalan yang ada pemboleh ubah. Okey, jawapan dia ada dalam soalan. Macam biasa, sains selalu macam tu. Soalan pertama, dia biasanya akan pernyataan masalah. Tengok kat sini, dia akan tanya pernyataan masalah. Lepas pernyataan masalah, dia akan tanya hipotesis. Soalan dia sama. Lepas hipotesis, dia tanya pula prosedur. Prosedur tu 8 markah. Pernyataan masalah 1 markah, hipotesis 1 markah. Pelajar, macam mana kamu nak dapat jawab soal markah penuh? Jom ikut saya punya tips ni. Okey. Markah penuh untuk pernyataan masalah. Nyata nama pun pernyataan masalah. Mestilah soal pernyataan kamu diakhiri dengan tanda soal, question mark. Okey, mulakan dengan soalan. Apa, mengapa, bagaimana, di mana? Apa-apalah. Yang penting kamu kena baca dulu. Gariskan yang mana pemboleh ubah manipulasi, cari pemboleh ubah bergerak balas, kesan atau hasilnya. Semasa waktu mata pelajaran sains, guru menyatakan tulang burung lebih kuat daripada tulang gajah. Tulang burung lebih kuat daripada tulang gajah. Inilah dia dah bagi dah hipotesis. Kerana tulang berongga, manakala burung ada tulang berongga, manakala tulang gajah tulang padat. Soalan sedang bermain di otak. Adakah tulang berongga benar-benar lebih kuat daripada tulang padat? Ni dah bagi persoalan. Firdaus menjalankan eksperimen membuktikan tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat. Jadi apa pernyataan masalah dia? Soalan kita kena akhiri dengan question mark ataupun tanda soal, tambah dengan kesan manipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Mengapakah tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat? Dah 1 markah. Dia dah bagi dah jawapan. Mengapa tulang berongga lebih kuat berbanding tulang padat? Kita tengok seterusnya, hipotesis. Nak jawab hipotesis ni kita kena buat perbandingan pernyataan berdasarkan apa yang dia bagi ni tadi. Okey, dia dah bagi dah, dia dah cakap dah. Dia cakap dekat sini, tulang burung lebih kuat daripada tulang gajah. Kita tahu tulang burung tulang berongga, tulang gajah tulang padat. Okey, jadi tulang berongga lebih kuat berbanding tulang padat. Tulis je apa yang dia dah bagi. 1 lagi markah. Free 2 markah untuk essay. Wajib jawab pelajar. Jangan pandai-pandai nak tinggal. Soalan pilihan, soalan 12 dengan 13. Yang ni wajib jawab. Okey, merancang eksperimen. Dia akan bagi kamu senarai radas. Kamu kena cari berdasarkan radas tu, cari mana pemboleh ubah manipulasi, mana pemboleh ubah bergerak balas. Lepas tu dia akan tanya tujuan dulu. Untuk mengkaji sama ada tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat. Saya dah bagi jawapan. Okey. Kita baca dia punya radas. Kamu diberi kertas A4. Kertas A4, jom kita garis. Kita diberi kertas A4. Pita selofan, cardboard, gunting dan bahan lain. Kamu boleh bagi barang-barang apa yang kamu perlukan lagi. Huraian anda hendaklah mengandungi kriteria tersebut. Kamu kena buat eksperimen. Bila ingat pasal bab 7 ni, pasal tulang padat dengan tulang berongga, tolong ingat eksperimen yang buat dia dekat saya tunjuk gambar lah lebih. Yang macam ni, kita ada belajar eksperimen. 1 menggunakan tulang, 1 lagi menggunakan tulang padat. Okey, jom saya bagi tips macam mana kamu nak jawab soalan prosedur. Kalau nak jawab soalan tujuan tu, kamu hanya perlu nyatakan untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Untuk mengkaji sama ada tulang berongga daripada tulang padat.
Okey, prosedur dia. Lukis 2 rajah, labelkan. Labelkan. Kamu akan dapat 2 markah dekat lukisan ada 2 tu pun kamu akan dapat markah ya. Lepas tu kamu tolong buat 5 ayat ni, lukis, radas memandangkan kamu dah lukis, kamu tinggal tulis saja. Radas telah disediakan seperti ditunjukkan di atas. Dah lukis nak buat apa sebut lagi, buat bulatan, bentuk seperti meja tak perlu. Okey, tuang atau masukkan, tempatkan. Ni pun tak perlu. Kalau bersesuaian boleh tulislah. Contohnya latex. Masukkan asid, tuangkan asid ke dalam latex. Yang ni dia tak ada apa-apa, kita tak perlu tuang, tak perlu masukkan apa-apa. Okey. Ataupun kamu tempatkan, letakkan buku teks kan. Kita letak buku teks atas tulang silinder berongga dengan silinder teks. Nyatakan tempatkan buku teks di atas tulang berongga atau tulang padat. Eksperimen dengan menyatakan pemboleh ubah manipulasi 1 dan manipulasi 2. Eksperimen diulang dengan menggantikan silinder padat dengan silinder padat. Okey, keputusan direkod dual. Okey, ni saja. Kamu dah dapat 4 markah dekat situ. Okey, contohlah. Okey, cikgu saya tak sukalah lukis cikgu. Boleh ke saya tulis je? Boleh, tak ada masalah. Sama-sama 4 markah. Tapi tak kemudah kalau kamu lukis dan tulis sikit saja. Nampak 4 silinder kita dah ada, 1 silinder berongga, 1 silinder tak berongga. Disusun di atas, letakkan buku teks atas cupboard satu persatu sehingga gulungan kertas ni bengkok. Lepas tu kita rekodkan dalam jadual. Dah, itu je, senang. Lukis tak perlu cantik-cantik, tak perlu nak lukis cantik-cantik. Kamu hanya lukis asal difahami, tak perlu bershaded sebagainya. Kalau kamu nak buat ayat penuh boleh, tak ada masalah, tapi kena nyatakan satu persatu lah. Macam mana kamu nak buat macam mana kamu nak buat silinder berongga. Kamu kena gulungkan silinder tu dulu, berapa cm, kena nyatakan. Lekatkan keempat-empat gulungan. Ni kena nyatakan satu persatu. Dia terpulang pada kamu yang mana ia memudahkan. Kalau tak suka lukis, buatlah ayat penuh. Ayat penuh ada di dalam buku teks. Okey? Tapi tips yang mudah dia, tolong lukislah. Lukis je. Lepas tu kamu tinggal nyatakan. Radas disusun seperti yang dinyatakan, yang ditunjukkan di atas. Okey, kita pergi kepada penjadualan data. Penjadualan data markah yang satu markah Satu markah di sini. 4 markah pula. 4 markah ni untuk prosedur. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Sebelah kiri. Mula-mula mesti pemboleh ubah manipulasi. Tadi kita pakai apa? Tulang atau silinder berongga. Silinder rongga. Lagi satu kita pakai silinder padat. Okay, jadi pemboleh ubah bergerak balas berapa buku teks? Buku teks berapa? Buku teks 3 ke? Biasanya tulang berongga dia akan dapat pegang buku teks yang lebih banyak ya. Okey, yang ni saya punya tips. Tolonglah buat supaya tak tertinggal mana-mana satu. Satu markah di sini. Tesis lagi 1 markah, 2 markah dan 8 markah di sini. Tujuan 1 markah, pemboleh ubah dia akan beri 2 markah. Prosedur dia akan beri 4 markah. Dan penjadualan data 1 markah. Penjadualan data 1, 2, 1 markah lagi. Okey. Dan total dia 10 markah. Senang je kamu nak dapat 10 markah ni, pernyataan masalah. Ikut je apa yang saya nyatakan. Cari dulu mana pemboleh ubah manipulasi, mana pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita pergi kepada soalan pilihan. Contoh soalan pilihan. Kita ada soalan antara 12 atau 13. Tolong pilih soalan daripada unit yang kamu kuasai. Okey, contoh dia. Uliani mengalami kecederaan saraf tunjang. Saraf tunjang sebab dia jatuh ketika main bola dengan kawan-kawan dia. Jadi Ulia perlu dapatkan rawatan pakar untuk menangani masalah dia. Masalah kecederaan saraf tunjang. Dari 3 bidang kerja, soalan pilihan soalan pilihan. Kamu pilih mana-mana. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Daripada kerjaya yang dinyatakan, pilih kerjaya mana yang paling sesuai untuk Ulia rujuk bagi rawat penyakit dia. Kerjaya yang paling sesuai.
sesuai. Okey, kita ada ahli fisioterapi, dia bagi ahli fisioterapi, dia bagi lagi chiropractor, dia bagi lagi jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut. Pelajar, saya ulang kali duk cakap kalau soalan macam ni, kamu buatlah jadual. Sebelah kiri kamu nyatakan kehendak soalan, dia tanya tujuan. Yang dua, dia tanya penjelasan. Yang ketiga, dia tanya bidang kepakaran mengikut keutamaan. Dan yang keempat, supaya kamu tak tertinggal salah satu. Okey, pada sampel jawapan, tujuan bermula dia tanya tujuan memilih. Untuk pilih pakaran yang betul untuk rawatlah kecederaan ulia. Dia dah nyatakan dah dalam soalan. Okey, penerangan ahli fisioterapi. Ahli fisioterapi ni buat apa? Dia biasanya untuk bantu fokus kepada kan rawat dia punya yang bergerak kembali lah biasanya kan. Okay, chiropractic dia biasanya fokus kepada saraf. Ulia kan tadi dia ada kecederaan saraf. Mungkin yang ni lebih sesuai. Dia tak ada pembedahan. Ortopedik. Dia ada pembedahan. Biasanya boleh pakai ubat atau ada pembedahan dan ada perawatan lain. Biasanya perawatan moden. Okey, susunan pilihan. Kamu nak pilih yang mana? Dia tak ada. Ahli chiropractic lah yang paling sesuai kan. Sebab dia fokus kepada saraf. Ulia mengalami kecederaan saraf tunjang. Okey, ortopedik. Ortopedik yang kedua, kalau dah tak boleh rawat terus operation, ada surgery kan. Yang ni yang kedua ikut kesesuaian. Dan yang ketiga ahli fisioterapi. Baru last kali. Kamu susun ikut pilihan kamu. Ahli chiropractic, kenapa? Kenapa kamu buat pilihan Ulia perlu pergi kepada chiropractic dulu, ahli chiropractic? Sebab kerana kepakaran rawat saraf. Okey, dah dapat markah yang terakhir. Tolong buat kotak macam ni nombor 1, nombor 2 supaya kamu tak tertinggal. Ni kan lebih kurang soalan terakhir, jadi mana tahu tak semua tertinggal salah satu. Padahal kamu boleh je jawab.